Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS mahu para penternak khinzir memperketatkan biosekuriti ladang masing-masing untuk mengelak jangkitan penyakit demam babi Afrika ASF. Menteri Pemberian Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu, pihaknya sentiasa proaktif dalam kerja pengawasan bagi memantau penyakit ASF dan membantu penternak yang terjejas. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, beliau menjelaskan pihak kementeriannya juga melalui JPVS sentiasa memastikan daging babi yang terdapat di pasaran adalah selamat untuk dimakan. Ini susulan ujar beliau terdapat pengesanan virus ASF di rumah sembelih Korokop Miri pada 6 April lepas dan premis berkenaan diarahkan tutup sebagai langkah kawalan penyebaran penyakit dan membolehkan kerja pembersihan serta sanitasi dilaksanakan. Dalam perkara itu, beliau menambah bagi menampung bekalan daging khinzir untuk memenuhi pasaran di Miri. Pihaknya membenarkan pergerakan daging babi dari Sibu, Samarahan dan Kuching untuk dihantar ke bahagian Miri. Manakala pergerakan babi hidup ke Miri untuk penyembelihan dihentikan buat sementara waktu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Stephen berkata bahagian Seri Aman dan Serian adalah bahagian terbaru yang diisytiharkan sebagai ASF Disease Control Area susulan laporan media Indonesia mengenai wabak ASF di Kalimantan Barat. Sementara itu, beliau turut memaklumkan daging khinzir adalah mencukupi untuk perayaan Gawai akan datang. Laporan seterusnya, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dicadangkan untuk melakukan projek pembersihan sungai sekurang-kurangnya 2 kali setahun berbanding hanya sekali sebelum ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pendekatan ini penting bagi memastikan tahap kebersihan sungai adalah dalam keadaan memuaskan. Bercakap semasa melakukan lawatan projek pembersihan sungai di Sungai Adong dan Sungai Kecil Miri pada Khamis, beliau memberitahu projek pembersihan Sungai Adong sepanjang 5.7 km telah bermula pada 28 Januari lepas dan siap pada 8 Mac 2022. Manakala katanya bagi Sungai Kecil Miri sepanjang 3 km pula, projek pembersihan juga dimulakan pada 28 Januari 2022 dan telah siap pada 24 Mac 2022. Setakat ini sebanyak 7 projek telah diluluskan di bawah JPS Miri untuk kawasan Senadin dengan jumlah kos keseluruhan RM542,287. Berikut pula, Pusat Khidmat Parlimen Batang Sadong dan Pusat Khidmat Dun Sadong Jaya telah menganjurkan majlis yang menggabungkan 5 acara sekaligus bertempat di Masjid Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob pada Khamis. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri, hadir menyempurnakan kesemua acara tersebut yang merangkumi penyerahan kit khairat kematian, penyerahan sumbangan sempena Ramadan, penyerahan sumbangan dana untuk aktiviti masjid dan surau, penyerahan peralatan usahawan termasuk simbolik menggaul bubu lambu. Semasa berucap, Datuk Seri Nancy berkata kesemua projek yang itu merupakan pelaksanaan kepada 6 teras hala 7 pembangunan Batang Sadong yang telah dirangka sebagai panduan untuk menyeimbangkan proses pembangunan di Batang Sadong. Sesungguhnya kesemua program pada hari ini diatur merupakan pelaksanaan kepada 6 teras hala 7 pembangunan P200 Batang Sadong yang telah kita rangka sebagai panduan untuk kita meningkatkan dan pada masa yang sama menyeimbangkan proses pembangunan di P200 Batang Sadong untuk dimanfaatkan oleh seluruh penduduk di Parlimen Batang Sadong. 6 teras yang kita maksudkan ialah pembangunan infrastruktur dan juga fizikalnya. Kedua ialah pembangunan sumber manusia. Ketiga, pembangunan sosio-ekonomi. Keempat, pembangunan komuniti, wanita dan belia. Kelima, pembangunan sukan, rekreasi dan kesukarelaan. Dan keenam, pembangunan kerohanian. Dalam majlis itu, sebanyak 320 kit pengurusan jenazah diagihkan kepada 10 masjid di Sadong Jaya seperti berikut.
Sementara itu, sumbangan Ramadan disampaikan kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, pengerusi serta imam masjid dan surau. Bagi sumbangan dana, peruntukan sebanyak RM190,000 disediakan untuk 10 buah masjid RM95,000 dan 17 surau RM87,000 di Sadun Jaya, dengan setiap masjid menerima RM8,000 manakala sebanyak RM5,000 untuk setiap surau. Dalam pada itu, seramai 19 usahawan yang layak pula telah menerima peralatan dan kelengkapan bagi mengembangkan perusahaan masing-masing. Seterusnya di Sibu, dengan Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang Ming Ti, hadir bagi mendengar taklimat isu bekalan air di Pejabat Lembaga Air Sibu. Menurutnya, projek Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB tersebut menyaksikan jumlah keseluruhan panjang paip meningkat kepada 1,600 mm daripada 600 mm semasa. Projek tersebut dijalankan bagi meningkatkan tekanan air ke sebelah barat bandar, termasuk Pasai Siong, Ulu Sungai Merah dan Teku serta bahagian timur Sibu Jaya, dan ia dijangka siap dalam bulan ini. Tambahnya, tekanan air akan bertambah baik di sebelah barat bandar itu, termasuk Pasai Siong, Ulu Sungai Merah dan Teku serta bahagian timur Sibu Jaya pada akhir bulan ini. Selain itu, beliau juga turut menggesa isi rumah supaya mempunyai tangki air sendiri untuk menyimpan air bagi kegunaan apabila berlakunya gangguan bekalan air. Di Kuching pula, sebanyak 500 beg bubur lambuk sempena program Bubur Lambuk Pemadam Care for You Jauhi Dadah Hidup Penuh Erti telah diagihkan kepada penerima di kawasan Semariang. Program tersebut dianjurkan oleh Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Sarawak pada Khamis. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Sarawak merangkap naib pengerusi Pemadam Negeri Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, kepada 10 orang asnaf di Pusat Khidmat Dun Samariang. Menurut Datuk Sharifah Hasidah, program tersebut adalah salah satu aktiviti sempena bulan Ramadan Pemadam Sarawak bertujuan menyebarkan mesej mengenai bahayanya dadah kepada masyarakat. Agihan bubur seterusnya diagihkan secara pandu lalu di hadapan Plaza Astana Petra Jaya Kuching selepas program itu berakhir. Sementara itu, di Bintulu, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA menyediakan 3 lokasi bazar Ramadan pada tahun ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zulpilip, penyediaan bazar Ramadan kali ini perlu dimanfaatkan para peniaga dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Saya masih ingat, tiap tahun saya datang ke sini dan ramai yang memaklumkan kepada saya bahawa pendapatan mereka adalah lumayan. Jadi harapan saya, ahli-ahli perniagaan kita dapat pendapatan yang lumayan, yang memuaskan untuk bulan puasa ini. Saya tak nak sebut kerana pada satu ketika ada yang menjual dalam 102 sehari hingga lebih 1,000 sehari. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan tapak Ramadan Bintulu 2022 di Bintulu Central Commercial Centre pada Khamis. Terdahulu, pengurus BDA Datu Muhammad Yaakob Karim memberitahu pada tahun ini pihaknya telah berkolaborasi dengan syarikat swasta seperti Sing Kuang Supermarket, Medan Jaya Sendirian Berhad, Imat Reality dan pengurusan Bintulu Times Square untuk menjayakan 3 bazar Ramadan di lot parkir di Bintulu Central depan Dinner Wall sebanyak 60 lot, Esplanade Bintulu sebanyak 30 lot dan rancangan perumahan rakyat RPR Kidurong Fasa 1 sebanyak 30 lot. Katanya lagi, BDA bersama Pejabat Kesihatan Bintulu akan menjalankan pemeriksaan di kesemua tapak bazar Ramadan untuk memastikan setiap peniaga dan pengunjung mematuhi SOP yang ditetapkan. Beralih kepada laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 413 kes baharu pada Khamis sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 301,498 kes.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 128 kes kategori 1, 280 kes kategori 2, 2 kes kategori 4 dan 3 kes kategori 5. Kes-kes baru ini dikesan di 30 daerah di Sarawak seperti tertera. JPBNS turut melaporkan 5 kematian di mana satu kematian dilaporkan pada 31 Mac 2022 melibatkan seorang lelaki berumur 86 tahun di Kuching. Manakala 4 kematian dilaporkan pada 5 April 2022 melibatkan seorang perempuan berumur 75 tahun di Bintulu, seorang lelaki berumur 60 tahun di Serian serta 2 lelaki masing-masing berumur 47 tahun dan 76 tahun di Kuching. Sementara itu, satu kluster dilaporkan tamat iaitu kluster tebingan Sungai Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah Marab. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah pencegahan dan mengamal kebersihan serta jarak sosial yang selamat bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Salam UKAS.